Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom dan salam sejahtera. Tolong buka ke Matius 7 ayat 15. Berjaga-jagalah tentang nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba, tetapi sebenarnya serigala ganas. Berjaga-jagalah tentang nabi palsu. Matthew 7:15. Beware of false prophets. Ini masalah nabi palsu. Ini bukan suatu masalah yang sudah berlalu. Ini kita masih menghadapi masalah nabi palsu. Mari akan bagi satu contoh. Bila kita ini masalah COVID-19 bermula, ada beberapa orang mereka bernubuat. Mereka kata ini wabak COVID-19 akan tamat. Dan mereka juga telah beri tarikh. Ini tarikh pun dah lalu dah. Tapi masalah COVID masih ada. Inilah satu contoh yang baik. Nabi palsu. Mereka bernubuat bukan di bawah kuasa Roh Kudus, tapi mengikut bisikan hati mereka sendiri, mengikut perasaan mereka sendiri. Ini kita akan lihat tentang nabi palsu. We look at the false prophet. The issue of false prophet is not something of the past. It is very present today. Will you please turn to 1 Kings 22. Satu Raja-Raja 22. Mari akan baca ayat 4. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah Tuhan berangkat bersama-samaku untuk berperang ke Ramut Gilead? Ayat 5. Namun demikian kata Yosafat kepada Raja Israel, sebaiknya cari petunjuk Tuhan dahulu. Ini dia kata ni ya. Ini bila Raja Israel jemput Raja Yudea, Yosafat untuk mengikut dia untuk perang. Ini Raja Yosafat, dia seorang raja yang sangat setia kepada Allah. Oleh itu dia kata, marilah kita tanya. Kita mahu tahu adakah ini kehendak Tuhan. Bolehkah kita pergi ke perang atau tidak? Oleh itu Raja Israel Ahab. Ayat 6. Maka Raja Israel mengumpulkan Nabi seramai kira-kira 400. Berapa? Kira-kira 400. Kalau mereka semua pun datang ke gereja Saint Christopher, tak cukup tempat untuk mereka duduk. Sendiri ingatlah. Lalu itu seorang lalu bertanya kepada mereka, bolehkah aku pergi berperang melawan Ramut Gilead? Atau haruskah aku membatalkannya? Jawab mereka, tengok, jawab mereka. Bukan satu dua orang, jawab mereka dengan satu suara. Pergilah, kerana Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan Raja. Wah, mereka dengan satu suara. Berapa orang Nabi? Kira-kira 400. Mereka semua pun kata, pergilah. Wah, dia kata, mesti tengok, kawan, mereka semua kata kita boleh pergi untuk peperangan. Tapi dalam roh Yosafat, Raja Yosafat, dia rasa ini memang bukan kehendak Tuhan. Oleh itu dia tanya, ayat 7. Tetapi kata Yosafat, tidak adakah lagi di sini seorang Nabi Tuhan, supaya kita dapat mencari petunjuk daripadanya? Dia kata, tidak adakah? Tengok, tidak adakah lagi di sini seorang Nabi Tuhan, seorang Nabi Tuhan. Ini tengok, lebih kurang kira-kira 400 Nabi. Mereka pun kata, pergilah, Allah akan menyerahkan mereka ke dalam tangan kamu, musuh kamu ke dalam tangan kamu. Tapi dalam roh, Raja Yusuf rasa, ini bukan betul lah, ini bukan kehendak Tuhan.
Okey. Dia tanya, adakah lagi seorang Nabi? Okey, Tuhan. Ayat 8, kata Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dapat disuruh untuk meminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia. Tengok, ada seorang lagi Nabi. Tapi Raja Ahab, dia membenci dia. Sebab itu Raja Ahab pun dia seorang yang jahat. Dia suka berdosa. Kerana dia tidak pernah menubuatkan hal yang baik tentang aku, melainkan hal yang buruk belaka. Memanglah kehidupan dia pun jahat. Tapi Nabi Mika, dia seorang yang setia kepada Allah. Dia adalah seorang Nabi Allah. Dia hanya akan menubuat mengikut kehendak Allah. Apa yang dia lihat, apa yang Tuhan suruh dia nubuat, hanya itu dia yang menubuat. Dia tak kisah tu raja kah, seorang yang biasa. Sebab sebagai seorang hamba Tuhan, dia hanya memberitahu apa yang Tuhan nak memberitahu kepada raja. Tapi Raja Ahab tak suka. Tapi itu kira-kira 400 Nabi, mereka tahu apa yang raja suka dengar. Oleh itu mereka menubuat mengikut kehendak Raja Ahab untuk menggembirakan dia, supaya mereka juga akan diberkati oleh raja. Ini Nabi palsu. Macam tu kira-kira 400 orang, kita masih ada ramai. Mereka bernubuat bukan untuk untuk membina kerajaan Allah, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Kita lihat tentang di sini, bila mereka jemput Mika, dia kata, kalau kamu pergi, kamu akan mati dalam peperangan. Dan dalam peperangan, Ahab telah mati. Dia telah dibunuh dalam peperangan. Sebab dia tak dengar apa yang Tuhan kata melalui Nabi yang benar. Ini kita mahu tahu, macam Yusuf, siapakah Nabi yang benar? Siapakah pastor yang benar? Gembala yang benar? Dunia ini bukan saja gigi palsu, wallet palsu, jam palsu, ubat palsu. Kita juga ada gembala palsu, Nabi palsu. Ini adalah ajaran Alkitab. Dan kita tolong buka kepada Ezekiel. Ezekiel, mari akan baca Ezekiel 13. Ezekiel 13 verse 3, mari baca. Beginilah firman Tuhan Allah, malangnya nabi-nabi bodoh yang menuruti bisikan hatinya sendiri. Tengok, mengikut bisikan hatinya sendiri, sesungguhnya mereka tidak dapat penglihatan apa-apa pun. Walaupun mereka tak dapat penglihatan daripada Allah, mereka hanya ikut bisikan hati mereka sendiri. Mereka tak kisah, mereka tak takut untuk Tuhan. Mereka hanya menyalahgunakan nama Allah. Seperti yang Fahri kata, bukan? Allah berkata, Yesus berkata, Roh Kudus berkata. Bukan sebab mereka Roh Kudus telah menunjuk sesuatu perkara kepada mereka. Mereka mengikut bisikan hati mereka sendiri, perasaan mereka sendiri. Ayat 6, mereka melihat penglihatan, menipu dan tenungan dusta. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Tengok, mereka gunakan nama Tuhan. Bila seseorang gunakan nama Tuhan pun, kita pun takut sikit. Sebab kita semua takut Tuhan, kan? Kita tak nak langgar perintah Tuhan. Tapi kita mesti tahu, adakah itu daripada Tuhan? Satu cara kita boleh uji nubuat ialah kita bila melalui Alkitab. Adakah apa yang mereka bernubuat, adakah dia itu mengikut firman Tuhan? Atau adakah apa yang mereka bernubuat melanggar perintah Tuhan? Dan kita boleh berdoa sebab Tuhan akan tunjuk kepada kita, adakah nubuat itu daripada Tuhan. Jangan dengar semua yang kata Allah telah bernubuat. Melalui siapa? Melalui pastor saya.
melalui nabi ini, nabi itu. Sekarang ada banyak nabi yang mereka semua panggil mereka, saya seorang nabi, saya seorang nabi. Tak tahu Tuhan yang memanggil mereka atau mereka sendiri ya, bagi mereka pangkat nabi. Kita menjaga. Saya bukan menghina nabi yang benar. Saya tak menghina pastor yang benar. Saya tak menghina gembala-gembala yang benar. Tapi gembala, pastor dan nabi yang palsu memang tak, Pari pun tak suka, Allah pun tak suka, sebab mereka menyalahgunakan nama Allah. Dan Yesus pun telah memberi amaran di Matius 24 ayat 24. Okey, pada akan baca, kerana beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan menunjukkan pelbagai mukjizat serta keajaiban untuk memperdaya orang. Tengok, mereka akan pelbagai mukjizat serta keajaiban. Wah, bila kita nampak seorang buat mukjizat, kita pun rasa dia memang seorang hamba Tuhan yang setia, iman dia setia. Tak payahlah. Bukan orang Kristian Kristian saja yang buat mukjizat. Orang yang bukan Kristian pun ada buat mukjizat. Tapi apa yang kita mesti cari bukan nak mukjizat, bukan kita nak tahu apa yang akan berlaku. Kita mesti cari kerajaan Tuhan. Itu yang kita carilah kerajaan Tuhan dulu. Yang lain semua Tuhan akan memberi kita. Kita tak payah ingat tentang esok. Ada satu lagu bahasa Inggeris, One day at a time, sweet Jesus. Ini lagu yang cantik. Dia ni bermakna. Dia kata, Allah, ajarlah kami untuk mengambil satu hari. Satu hari. Tak payah saya ingat tentang hari esok. Esok ada dalam tangan Tuhan. Ini kita tak payah. Kita selalu nak dengar orang nubuat sebab kita, satu kelemahan manusia, kita mahu tahu apa yang akan jadi. Hidup untuk hari inilah. Tak kisah Tuhan datang hari ini ke esok. Kalau kamu bersedia untuk hari ini, tak kisah. Oleh itulah, jangan risau tentang esok. Itu masalah Tuhan. Dan macam mana kita boleh tahu seorang Nabi yang benar atau palsu? Yesus telah berkata, ayat kita buka ke Matius 7 ayat 16. Di sini dia aja. Kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. Kita lihatlah perbuatan mereka. Cara mereka hidup. Ada seorang yang kongsi dengan padri semasa padri di South Africa. Dia pun dia kata, saya telah pergi ke banyak gereja. Dia kata, selepas saya menerima Yesus, saya pun telah pergi sebelum saya nak tetapkan di satu gereja. Dia kata, selepas dia telah pergi ke beberapa gereja, dia kata, pastor di gereja memang karismatik. Ajaran mereka pun memang karismatik. Mereka kata Allah akan memberkati kamu, Allah akan memberkati kamu. Tapi nampak Allah hanya memberkati pastor. Pastor yang pakai pakaian yang cantik, pakai kasut yang mahal, tapi jemaah masih gunakan slipper, kadang-kadang tak ada slipper pun. Tapi pastor mengambil persembahan mereka, dia beli baju yang mahal, seluar yang mahal, jam tangan yang mahal, kasut yang mahal. Ini selepas itu dia kata, sekarang saya memang bergembira sebab selepas saya datang ke gereja Anglican, saya rasa gembira. Di sini tak ada pastor jarang kata Tuhan akan berkati kamu, kamu mesti berkati pastor. Bukan. Ini kita mahu tahu cara hidup seseorang gembala atau pastor. Kita akan lihat 3 poin. Satu, seorang gembala yang benar, dia hanya akan menunjuk domba-domba ke arah Yesus, seperti Yohanes Pembaptis. Dia kata, inilah anak domba Allah. Dia tunjuk pengikut-pengikutnya ke arah Yesus, bukan kepada arah dia. Bila seseorang pastor atau nabi mula menarik hati orang, mula cuba untuk tunjuk orang kepada diri sendiri,
dia bukan seorang nabi yang benar. Dia adalah nabi yang palsu. Dia hanya menggunakan nama Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, kita lihat seorang nabi yang benar, dia hanya nak memuliakan nama Tuhan. Dia tak kisah apa orang kata tentang dia. Macam Mika. Tu raja memang dia tak suka Mika. Sebab apa sahaja yang raja itu Mika bernubuat bukan mengikut kehendak raja itu. Sama juga dengan Yohanes Pembaptis. Raja Herodes tak suka dia. Sebab dia kata kamu ni sedang hidup dalam dosa. Tengok, dia tak nak bernubuat dalam sesuatu yang baik supaya dia boleh diberkati oleh raja. Bukan. Dia kata saya seorang nabi, hamba Allah. Saya hanya akan bagi tahu apa Allah yang suruh saya. Saya tak nak dimuliakan. Tapi hari ini 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 nabi yang benar. Dia hanya nak memuliakan nama Tuhan. Dia akan hamba dia, menendahkan dia. Dia kata saya adalah seorang hamba. Tapi hari ini ada yang cari kemuliaan diri sendiri. Ini yang kita selalu baca. Kalau seseorang buat sesuatu, kita mesti pujuk dia. Kita mesti nak tepuk tangan. Dia kata, wah ini seorang pastor yang baik. Ini seorang nabi yang baik. Wah, dia telah bernubuat. Ini adalah seorang gembala yang baik. Kalau tak, kita pun rasa ini memang kita rasa orang tak memuliakan kita. Tapi saya ayat Yohanes 3:30 John 3:30 memang sewajarnya dia semakin utama dan aku semakin kecil. Dia kata, he must increase, I must decrease. Ini seorang nabi yang benar akan hidup untuk memuliakan nama Tuhan sahaja, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Bukan untuk menarik hati kepada diri sendiri. Yang ketiga, seorang nabi yang benar, gembala yang benar, pastor yang benar, mereka hanya akan bekerja di ladang Tuhan untuk melaksanakan kehendak Allah. Datanglah kerajaan Tuhan. Datanglah kerajaan Tuhan. Bukan saya nak bina kerajaan saya sendiri. Sekarang ada ramai orang mereka gunakan nama Allah, tapi mereka telah bina kerajaan mereka sendiri di bumi ini. Bila kita pergi ke rumah mereka, wah, barang-barang dalam rumah pun mahal, canggih. Tapi bila mereka keluar, mereka hanya nak tinggal di hotel 5 star. Mereka hanya nak gunakan Mercedes-Benz, BMW. Mereka nak makan pun makanan di tempat yang mahal. Ini mereka sudah bina satu kerajaan diri sendiri. Itu bukan nabi yang benar. Itu bukan nabi yang pastor yang benar. Itu bukan gembala yang benar. Mereka menyalahgunakan nama Tuhan, menyalahgunakan jemaah-jemaah, anak-anak Allah untuk kepentingan diri sendiri. Seperti yang adik berkongsi dengan padri di South Africa. Mereka mengambil kesempatan atas kelemahan jemaah-jemaah. Mereka kata Tuhan akan berkati, dan mereka ambil persembahan mereka dan membina kerajaan mereka diri sendiri. Oleh itu, apa yang Farid nak kata, saya sekali lagi saya nak kata, saya tak nak menghina nabi-nabi. Ada yang ramai yang memang nabi-nabi yang benar, pastor yang benar. Mereka memang rajin. Mereka tak kisah apa jadi pun mereka nak kerja untuk kebangkitan kerajaan Tuhan. Gembala yang benar. Tapi juga Yesus telah memberi kita amaran, berjaga-jagalah, berwaspadalah tentang nabi palsu. Oleh itu, berwaspada. Jangan jatuh mangsa pada nabi palsu, pastor palsu. Bermacam-macam ajaran yang kita dengar. Jangan jadi gembala yang sesat dan ikut
nabi palsu, pastor palsu, gembala palsu. Ikutlah ajaran Yesus Kristus. Baca firman Tuhan. Kalau kamu ada apa-apa masalah, susah nak faham sesuatu, jumpalah padri kamu. Jumpa padri kamu. Mereka mesti akan menolong kamu. Mereka tidak akan mengambil kesempatan. Ini adalah tanggungjawab kita. Bukan kita nak dapat sesuatu daripada kamu. Kita nak mengajar kamu. Itu tanggungjawab padri. Oleh itu, berdoa, baca firman Tuhan. Okey, ikut sel. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya semasa sel atau jumpa padri. Yesus berkata, berjaga-jagalah tentang nabi palsu yang datang kepadamu. Okay? Dengan pakaian domba, tetapi sebenarnya serigala ganas. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.